Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okay, macam mana hari ni? Datang? Okey ke? Okey, macam mana perjalanan daripada kuliah ke sini? Saya dapat tahu peserta-peserta kita daripada kuliah pun ada. Okey ke? Okey. Okey ya. Okey, so hari ni kita akan buat kelas untuk ataupun khusus bagi bangkit digital marketing. Kita dalam kata lain, kita panggil pemasaran online ataupun kita panggil copywriting lah. Okey, so sebelum kita start kelas, saya akan edarkan untuk kehadiran. So diminta semua peserta isi nama, tanda tangan dan juga tarikh hari ini kita punya training lah. Okey, so sebelum kita mula, okay, saya minta untuk semua peserta be on time lah. Okay, be on time tu maksudnya bila kita datang rehat, kita start kelas, so kita pastikan punctual. Okay, dan pastikan yang seterusnya handphone kena silent. Okay, yang silent mode, restore confidence. Pastikan in one meeting, communication to the source, then finish what you start. Maksudnya apa-apa yang masa saya bagi penerangan, sekiranya ada apa-apa soalan boleh angkat tangan. Okay, dan boleh kita saya ada soalan nak bertanya. Okay, finish what you start. Maksudnya apa, bila kita dah masuk training, pastikan training tu kita mula dan kita kena habiskan. Sebab ada selalu bila saya training semua tu masuk saja waktu pagi, tujuh nama, main kena rehat, lepas tu dia tak nampak muka dah. Okay, so training ni penting. So bila kita nak menerima ilmu, maksudnya kita masuk kelas, masa kita masuk tu, pastikan kita kena habiskan. Okay lah. Okay, so sebelum start ke syllabus yang seterusnya, saya akan bagi dulu tentatif program kita hari ni ataupun tentatif kelas kita hari ni. Okay, so kelas kita akan berlangsung selama 4 jam. Okay, daripada 10.30 pagi sampai pukul 2.30 petang. Okay, so untuk pukul 10.30 pagi kita akan buat ice breaking. Ice breaking ni kita akan buat sesi pengenalan lah. Okay, dan seterusnya pukul 10.45 pagi kita akan buat digital marketing. Syllabus 1 hingga 2. Pukul 12.30 hari kita akan rehat. 12.45 tengah hari digital marketing untuk syllabus 3 dan 5 hingga 5. Seterusnya 1.30 petang kita akan ada workshop. Okay, workshop ni maksudnya nanti saya akan buat bagi grouping. Okay, satu group tu akan ada 2 orang, yang mana kita akan buat ada kelasan yang akan saya berikan berdasarkan apa yang kita kursus tadi. Pukul 5 petang kita akan ada Q&A, question and saya buat sedikit pengenalan. Okay, simpan dulu saya. Okay, so boleh nampak tak kat belakang? Okay, boleh nampak kan? Okay, so yang ni adalah saya punya profile lah. Okay, saya Syakira Yahya. Okay, selalunya orang panggil Cikila lah. Okay, so saya lulusan degree untuk ED daripada UiTM. Okay, so saya start berkecimpung dalam kerjaya itu pada tahun 2001 dan seterusnya sehingga tahun 2011. So saya daripada manufacturing engineering. Okay, so selepas daripada tahun 2011 saya start buat perniagaan. So saya ada buat perniagaan untuk logistik, F&B dan seterusnya saya buat untuk akademik lah. Okay. So pada tahun 2019 saya mula start untuk buat training consultant. Okay, so daripada situ hingga ke hari ini saya masih lagi mendapatkan
lah untuk usahawan di luar sana mengenai khusus digital marketing ataupun smartphone fotografi. So yang ni adalah saya punya list course yang available lah. Okay, yang ni adalah sertifikat saya sebagai seorang trainer under Kementerian Sumber Pengisian, dan juga saya juga adalah certified untuk trainer bagi jabatan pembangunan kemahiran ataupun certificate. Okay, so nanti semua peserta-peserta kalau kita berminat untuk menjadi seorang trainer, so boleh juga hubungi saya macam mana jadi trainer. Okay. Okay, dan seterusnya ini adalah program-program yang saya laksanakan. Sebelum ni saya ada buat program iaitu khusus fotografi smartphone dan juga khusus digital marketing. Okay, saya ada buat khusus fotografi smartphone di banyak di kawasan Belah Utara, iaitu contohnya kita ada buat dengan Amanah Ikhtiar Malaysia, dekat Perak, Tanjung Malik, Langkat. Lepas tu dia ada juga di Bulim. Kita ada juga buat kelas untuk pelajar di Pulau Mangkot, Batu Wes, dan seterusnya. Begitu juga dengan untuk digital marketing course. So kita ada buat juga untuk Farmer Pulau Pinang dan juga Farmer Perlis. Okay, ini adalah sebenarnya saya punya khusus yang saya laksanakan. Okay, yang ini adalah kelas-kelas. Okay, itu saja sedikit mengenai saya. Okay, so sebelum saya teruskan ke kelas kita, okay, saya nak berkenalan dulu dengan peserta-peserta yang ada di sini. So kita nak start dulu semua. Kat sini ada ramai lagi seorang di sini. Kita nak start lagi ke ladies dulu? Bandung. Okay. So kita start dulu sebab saya suka share start khusus. Saya akan susu kenalan dulu. So nak kenal daripada mana, kenapa buat khusus ni. Okay. So tak apa, boleh kenalkan diri, nama apa, bekerja kat mana. Lepas tu kenapa main khusus ni. Okay. So kita start dengan Cik Manis yang berbaju hijau. Silakan. Nama Anisnaja binti Gagali. Bekerja di ITE Akademi Perlis. Datang sini sebab nak menambah pengetahuan tentang ilmu marketing. Terima kasih Cik Anis. Seterusnya. Nama saya Waradiba. Saya bekerja dekat APCIQ. Saya nak belajar tentang marketing jugalah. Sebelum kita belajar marketing, Saya pernah belajar lah, tapi tak pernah dalam bisnes secara online. Dia just marketing biasalah secara betul. Dekat BITS Government. Saya masuk belajar dulu lah. Yes. dekat KB dulu belajar sistem marketing. Dia macam mengenai macam mana? Pemasaran, sale. So maksudnya untuk main kelas ni boleh tambah lagi pengetahuan lah, sebab ada setengah yang mana tahu kan. So ni banyak soalan sebenarnya. Terima kasih Cik Aisyah. Selanjutnya. Masuk langsung ke sesi lagi. Okay, so hari ni belajar sesuatu yang baru lah. Okay, terima kasih.
Sudah belajar tak sebenarnya? Pernah tapi tak lupa. Belajar rumah dah lupa Masa dah. belajar lagi lagi. Oh, masa zaman belajar lagi. Kita ambil kelas apa? Belajar apa? Ya, saya tulis. Oh, tu reason lah. Reason dia bila dengan digital tu lah. Okay, terima kasih. Seterusnya. Sebelum ni ada ilmu, ada pengetahuan bahasa marketing. Oh, pergi training under company ke ataupun so dia ada buat kelas lah. Oh, bisa apa tu? Okay, siapa ada nak beli produk skincare? Kita ada seorang? Sama kat sini? Boleh beli. Okay, seterusnya. John. Okay, terima kasih. Okay, so kita dah jalan. Ada siapa nak tanya soalan apa-apa tak? Lah nak jalan ke, kat belakang ke, kat depan. Tapi ada seorang je lah, dah sini pun tak kena. Okay, saya tak apa, so selamat datang untuk kelas digital marketing. So, okay, untuk digital marketing ni, dia adalah online marketing. So, online marketing ni kita kena always up to date. Sebab by time teknologi pun semakin canggih dan cara marketing melalui digital pun semakin canggih. Okay? Okay, so seterusnya. Okay, kita dah akan start. So, kita akan masukkan, kita ada modul, 5 modul hari ni. So, modul yang pertama kita akan belajar mengenai struktur copywriting. Modul yang kedua kita akan belajar bagaimana menulis headline yang power. Dan seterusnya bagaimana menulis copywriting ataupun post yang berkesan. Okay, dan seterusnya penggunaan foto dan video sebagai stopper. Modul yang kelima storytelling copywriting dan seterusnya kita akan buat workshop. Tadi saya katakan ada tugasan kan. So yang ni masuk tulis workshop ni kita akan buat persediaan copywriting. So untuk kelas digital marketing ni kita akan lebih banyak bercerita tentang copywriting ataupun macam mana kita nak buat ayat-ayat iklan. Okay, so selalu kita tengok kan dalam WhatsApp lah, selalunya WhatsApp ataupun Facebook ada saja iklan design sekali dengan ayat-ayat dia, macam-macam ayat lah, bombastik ayat, atas semua ayat macam-macam ada. Okay, so untuk kelas ni kita akan lebih fokus kepada penulisan ayat iklan. Okay, so bagi digital marketing sebenarnya dia meluas. Okay, dia ada banyak banyak benda yang kita perlu belajar. Okay, so dalam digital marketing ni dia ada kita akan belajar dari segi media sosial. Itu media sosial kita pun ada banyak. So dia ada khususan kelas yang berlainan. Okay. Okay, so seterusnya kita akan masuk. Yang ni sebelum saya masuk ke struktur copywriting, saya akan buat pengenalan dulu. Okay, pengenalan mengenai media sosial apa semua. So sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, tak faham ataupun bermain di fikiran, boleh angkat tangan dan boleh tanya kat saya, right? Okey, kita masuk ke bab teknologi media sosial. Okey, so boleh nampak tak kat depan ni? Kat depan ni kita ada kita ada top type of website visit dengan application use. Okey, yang ni adalah rating bagi website yang dilawati. So paling tinggi sekali adalah social network. Yang ni adalah rating pada Julai 2021. So untuk yang latestnya masih lagi kita belum update. Okay, yang ni sumber dia saya ambil daripada Hotsuite kat bawah ni. So benda ni kita boleh cari dalam Google lah, dalam internet lah. Okay, dan seterusnya, okay, yang ni adalah rating. Kenapa pengguna menggunakan media sosial? Okay, hari ni juga kita boleh tengok rating pada 2021 yang paling tinggi. Sebab orang guna sebab kenapa pengguna menggunakan media sosial? Sebab nak keep in touch dengan friend and family. So dia ada lagi lah macam-macam kat sini senaraikan. So kita boleh
paling tinggi. Kenapa menggunakan media sosial? Sebab nak keep in touch. Maksudnya kita nak keep komunikasi lah dengan kawan dan juga family. Okey, seterusnya. Okey, digital marketing ni dia ada banyak media sosial punya platform. So salah satu yang kita boleh tengok yang seperti yang senarai dalam ni kita ada apa? WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram dan sebagainya lah. Okey, yang ni adalah ranking bagi aplikasi yang paling banyak download. Okey, pada tahun, kita tengok kat sini lah, pada tahun 2016 sehingga tahun 2019. So, ranking yang paling banyak sekali adalah apa? Okey, yang paling atas sekali adalah WhatsApp. Okey, so WhatsApp adalah aplikasi yang paling banyak sekali di-download. Dan seterusnya adalah TikTok. Okey, yang ni pula pada tahun 2019. Okey, boleh tengok WhatsApp masih lagi ranking yang pertama. Kenapa orang guna WhatsApp? Kenapa orang download WhatsApp? Kenapa senang berkomunikasi? Dah berjumpa, kena jawab kehidupan. Sebab cepat sampai. Kenapa? Sebab dalam ni semua orang guna handphone. So kita boleh katakan setiap orang, even setiap orang budak-budak kecil ataupun kita kata yang berumur 4 tahun pun dah ada handphone. Betul tak? Kan? Sebab ibu bapa beli handphone bagi dekat anak-anak untuk tengok kemudahan ataupun untuk tengok kata apa? Video-video yang mengenai akademik. Okay? So bila kita sekarang maksudnya penggunaan handphone ataupun penggunaan untuk digital semakin meningkat dan semakin tinggi. Okay? Sebab tu ramai pengguna menggunakan WhatsApp sebagai platform untuk berkomunikasi. Okay, so maksudnya dia orang dah tak kuat apa semua, hantar mesej saja. Okay, yang ni ranking untuk pada tahun pada bulan 12 tahun 2020. Okay, yang ni adalah ranking bagi Ogos 2021. Okay, boleh tengok juga yang paling tinggi sekarang download apa dia? TikTok. Okay, so TikTok apa sih orang boleh TikTok? Nanti saya akan tanya untuk kemudian. Okay, tengok dulu. Pasal apa? Okay, so seterusnya kita pergi tengok pada Julai 2020. Okay, yang paling tinggi apa dia? Kat sini. Facebook, YouTube, WhatsApp, lepas tu Messenger dan seterusnya lah. Okay, so yang ni adalah yang paling tinggi social platform yang digunakan. Tapi ini adalah data bagi tahun 2020. So sekarang kita dah tahun 2022 lah. Data apa yang paling tinggi sekarang ni? TikTok. Berapa kita TikTok? Kat tangan. Oh, yang ni cuma tak kata TikTok lah. Yang ni kata apa? YouTube. Oh, Netflix. Netflix pun boleh juga. Mantap pakai tengok TV lah kan? Okay. So, seterusnya sama juga. Tahun Januari 2021, Facebook masih lagi menguasai. Okay. Julai 2021 masih lagi dapat anugerah dekat Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok. TikTok ada. Tapi di tanggal yang ke-7. Ini pada tahun 2021 lah. Okay, pada tahun 2022, yang ni memang grafik kita boleh tahu TikTok adalah yang paling tinggi. Dia boleh lawan semua ni. Maksudnya dia nak ranking yang paling atas sekali. Okay. Okay, so dekat sini kita boleh tengok platform yang mana ataupun pengguna-pengguna yang menggunakan media sosial. Boleh tengok dekat sini, berumur 13 hingga 18 tahun banyak menggunakan Instagram. So berumur yang mana berumur 19 hingga 25 tahun juga paling tinggi menggunakan Instagram, TikTok dan seterusnya. Dan begitu juga bagi yang berumur 26 tahun ke atas masih menggunakan Facebook. So kalau kita kata yang berumur 26 tahun ke atas ni, dia orang lahir pada tahun bila?
90-an, 80-an. Yang ni semua maksudnya dia akan guna Facebook. Kenapa dia orang akan guna Facebook? Kenapa tahun orang kata golongan yang lahir pada tahun 80-an, 90-an suka guna Facebook? Bukan? Extra money? Oh, extra money. Okey. Oh, pasal tu tak? Pasal bukan extra money. Okey, selain daripada tu? Memulakan bisnes. So maksudnya yang tak umur 13 tahun dia tak pernah bisnes lah. Tak, yang Facebook yang 20 ke atas Facebook daripada Okey. Dia tak kenapa dia orang prefer Facebook? Ada metro. Sebab ada mana? Sebab? Ada metro. Sebab ada harian metro. Kongsi banyak. Okey, lagi? Berita banyak. Okey, boleh terima. Yang lagi? Fasha? Cik Fasha? Okey. So, kenapa sekali kita pergi ke sini ke golongan yang lain? So, untuk 25 tahun ke atas, kenapa mereka suka menggunakan Facebook lagi berbanding TikTok dengan Instagram tu semua? Sebab Facebook ni dia untuk golongan yang pagi umur 80 yang lahir pada tahun 80-an, 90-an ni dia lebih suka pada penceritaan. Dia suka cerita hidup dia buat apa hari ni, dia pergi mana, berjalan, lepas tu dia bubur gambar banyak-banyak, dia letakkan gambar banyak, betul tak? So sebab situ gambar lebih macam Facebook boleh letak gambar banyak lagi berbanding dengan Instagram dengan TikTok, betul tak? TikTok tu dia cuma macam video tapi pendek, so tak boleh letak gambar banyak. Macam Instagram pun boleh juga letak banyak tapi dia limit. Macam Facebook dia boleh letak banyak gambar. So macam bagi golongan yang berumur 80, bagi golongan yang tahun 80-an dan 90-an ni, dia suka, biasalah kita macam old school sikit, dia suka nak cerita, nak tunjuk semua, dia punya memori-memori dia nak simpan. Sebab tu dia orang banyak guna Facebook. Okey, so untuk tahun bagi yang berumur 26 tahun ke atas. Macam mana pula dengan yang kita kata pertengahan, kita kata belia lah, berumur 19 hingga 25 tahun, yang dia orang banyak guna suka Instagram. So masih fokus dengan kenapa golongan tersebut suka guna Instagram? Boleh tahu pasal pasal boleh tahu pasal artis. Artis sekarang banyak guna Instagram. Okay. So maksudnya dia lebih suka kepada apa? Informasi terkini ataupun kita kata dunia hiburan. Dunia hiburan lah. Dunia apa termasuk pada dalam dunia hiburan. Okay, so maksudnya kan sini kan banyak update, Instagram kan banyak update tentang informasi terkini. Kata apa? Sekarang kan dunia di hujung jari kan. Jadi saja contohnya pukul 9.30 berlakunya sesuatu kemalangan ke ataupun apa-apa, so 9.31 pakai dah tahu dah satu dunia beritahu dah. So begitu cepatnya penggunaan teknologi digital ni. Okey, so kita tengok pula bagi golongan 13 hingga 18 tahun ataupun kita 18 tahun ke bawah. So saya rasa yang sekarang punya up to date bagi umur 18 tahun ke bawah, dia lebih kepada penggunaan yang terkini bagi tahun 2022. Saya banyak guna pada YouTube ataupun TikTok lah. Ya, sebenarnya itu tak begitu. Ya, ada TikTok. Twitter. Twitter. Yang ni data ni April 2020. Lama dah. Okay, so kita tengok kat sini. Yang ni data April 2020. So kalau kita kata yang sekarang punya. Okay, yang ni April 2020. Kalau kita kata untuk sekarang punya, masih lagi guna Facebook, betul tak? Untuk generasi kita kata 80-an, 90-an. Okay, so kita tengok ranking yang 2022 lah. Okay, yang bagi 19 hingga 25 tahun. So dia orang banyak guna apa? TikTok dengan Instagram. Okay, so bagi 18 tahun ke bawah banyak guna TikTok juga kan? So TikTok dengan Instagram juga lah saya rasa. Ataupun lebih pada TikTok. TikTok saja.
Okey, so untuk 18 tahun ke bawah ni kita kata remaja lah, remaja budak-budak sekolah rendah. So cara penggunaan lebih kepada TikTok dengan Instagram. So TikTok lah sebab kenapa orang menggunakan TikTok? Kenapa umur 18 tahun ke bawah bagi ranking tahun 2022 dia orang lebih suka guna TikTok? Sebab video. Dia orang lebih suka prefer tengok video. Tengok live. Video random. Video render. Okey, lagi kenapa dia orang suka guna TikTok selain daripada buat live? Sebab apa? Sebab apa kan? Sebab live. Ya, sebab ada lagu. Okey, so zaman sekarang ni orang suka buat video ada dengan lagu baru bila kita tengok pun rasa fun, rasa seronok, betul tak? So kalau kita ambil video saja sunyi, tak ada lagu, so nak tengok pun tak syok, betul tak? So sebab kita kata kenapa? Sebab zaman sekarang semua lebih kepada nak yang menghiburkan. Dia tengok nak sesuatu yang menceriakan hati dia, sedap mata memandang. So macam tu jugalah kalau TikTok. So bila kita buat live, kita bercakap, kita akan boleh editing jadikan bahan media tu lebih menarik dengan tambahan lagu. Dan selain daripada tu boleh buat apa lagi? Dia boleh tambah ayat-ayat kan, dia boleh edit dia punya, kita kata ayat copywriting lah ataupun ayat tagline. So macam sebab tu. Dan lagi pun durasi untuk TikTok adalah berapa minit? 3 minit. 3 minit. So itu yang paling lama lah. Kalau yang paling pendek 15 saat. So yang tu maksudnya kita ambil video terus, kita boleh buat dan create dalam masa 1 minit saja. Sebab tu benda ni lebih mudah dan cepat. Sebab tu penggunaan TikTok lebih tinggi. Okey. So ada pun soalan tak nak tanya setakat lah? Okey, so yang informasi yang saya bagi ni adalah yang rating ataupun data pada tahun April 2020. So bagi tahun 2020 ni yang di atas yang kita discuss tadi lah. Okey, so kita seterusnya akan masuk itu. Okey, seterusnya kita akan ke asas keusahawanan. Okay, so kita tak masuk ke digital marketing lagi tau. Tadi bawahnya informasi saja. Okay, so sebelum kita nak pergi, kita akan masuk dulu pengenalan untuk mengenai asas keusahawanan. So digital marketing ni selalu kita bercerita tentang berniaga ataupun bisnes. So bisnes ni selalunya dia melibatkan dengan usahawan. Okay, so untuk asas keusahawanan, so kita ada, okay, tengok kat sini ada sutut online dengan offline. Okay, so boleh tengok kat sini daripada pengeluaran. Okay, untuk offline punya kaedah, so dia akan pergi ke agent, selepas pergi agent dia akan pergi ke kedai dan seterusnya pengguna. Okay, yang ni adalah bagi kaedah perniagaan secara offline. Okay, manakala bagi kaedah perniagaan secara offline daripada pengeluaran, dia boleh terus pergi ke dropship ataupun agent, itu sub agent, dan ataupun dia terus daripada pengeluar boleh terus ke social media. Maksudnya penghilang ataupun pengeluar boleh terus menjual lah. Okay, pasal tak sekarang lah ni dalam kita tengok, kita ada digital untuk kita punya shopping. Kita ada apa? Platform apa? Shopee lagi? Lazada lagi? Mudah.com. Okey, lagi kita ada platform yang kita platform shopping apa lagi selain daripada tu? TikTok Shop. TikTok Shop. Okey, lagi? Telegram pun dah ada lah. Okey. 11 Street. eBay. Lagi? Ada
ada banyak. Lepas tu ada macam untuk bagi yang pertanian, dia ada agrobazar. Dia kata dia ada agrobazar online. Lepas tu kita ada juga GrabFood ada kan? So ada banyak aplikasi ataupun platform untuk kita shopping. So maksudnya pengeluar pun sekarang ni boleh terus mengiklankan dia orang punya produk di social media. So di social media. Okay, so untuk yang ni kaedah yang mana yang lebih mudah, offline ke ataupun online? Online lah. Okay, so daripada sini kita boleh tengok struktur yang paling mudah adalah guna kaedah online. So maksudnya kita produce produk, lepas tu kita boleh terus menjual. Okay, berbanding dengan kita guna kaedah offline ataupun kita kata kaedah tradisional. Kaedah tradisional kita nak kena ada agent, kita nak kena berkedai dan pengguna. So dia ada beberapa step kat sini. So dari sini pun dia dah jadi posting. Sebab yelah kita nak jumpa agent, nak kena call, nak kena melakukan perjalanan, maksudnya dari segi transportation, nak kena hantar barang main ke kedai dan seterusnya pengguna main dekat kedai. So yang ni juga mengambil masa yang lama ataupun beberapa hari ataupun beberapa minggu. So yang ni mungkin dia punya kaedah perniagaan memakan masa berbanding dengan cara kaedah online. So online saya dalam masa 1 jam mungkin dia dah boleh dapat sale dah. Okay? Okay. So untuk kita berniaga ataupun kita melakukan bisnes, kita perlu kenali pelanggan kita. Kena kenal pelanggan kita tak? Ataupun kita rasa kita nak berniaga, kita boleh buat ya? Cuma kita tanya kita punya usahawan. Jadi kita ada usahawan. Kita cerita sikit lah. So Cik Yasmin macam mana ada perniagaan. So sebelum Cik Yasmin buat perniagaan, apa yang Cik Yasmin sediakan dulu? Persediaan apa Cik Yasmin punya rangka? Tapi sebelum kita nak sediakan design iklan dengan kooperatif pun kita kena kenali pelanggan kita dulu. Okay? So macam mana kita nak kenali pelanggan kita dulu? Okay, betul apa yang Cik Yasmin kata tadi tu. Okay, kita kena sediakan ayat copywriting apa semua tu. Tapi sebelum kita nak sediakan ayat copywriting, design apa semua, kita kena tahu yang ni dulu. Okay, produk kita tu kita nak pergi ke mana? Okay, kepada siapa yang kita nak jual? Okay, so kita kena tahu. Okay, pelanggan kita kena tahu iaitu lokasi kita. Okay, kita nak pasarkan produk tu dekat lokasi mana? Okay, dan untuk demografi, umur dan jantina. Okay, maksudnya produk kita tu siapa yang nak beli? Umur berapa? Lelaki ataupun perempuan. So kita kena define yang tu. Okay, dan seterusnya social economy. Okay, social economy ni bermaksud pendidikan atau pendapatan. Kita punya customer tu dia daripada kategori macam mana? Orang yang golongan kulit putih ke, kerja government ke, kerja swasta ke. Kalau kerja government, dia ada cikgu, ada nurse, dia ada macam-macam lagi kan. So pendidikan dia macam mana, pendapatan dia macam mana. Okay. Dan seterusnya kita kena kenal psikografi, iaitu nilai gaya hidup. Okay, untuk nilai gaya hidup tu kita boleh tengok macam sekarang ni kita ada B40, T40, M40. So kita kena define balik berdasarkan produk kita. Okay, macam Cik Yasmin jual gedung. Cik Yasmin jual produk skincare. So Cik Yasmin kena tahu apa dia punya pelanggan needs dia untuk bagi 4 kategori yang disenaraikan kat sini. Okay, so sebelum kita nak kita nak ke syllabus yang seterusnya, daripada 4 kaedah yang disenaraikan sini, saya nak semua peserta ambil satu produk. Ini saya nak bagi macam tugasan sikit lah. Okay, so semua peserta ambil satu produk ataupun servis. Okay, senaraikan balik. Okay, apa contohnya, lokasi mana yang produk tu nak pasarkan. Okay, contohnya kita buat tudung. Cik Anis buat tudung. So Cik Anis nak pasarkan
perempuan saja. So tudung yang Anis keluarkan tu untuk golongan yang umur berapa. Okay. Lepas tu seterusnya kita pergi ke social ekonomi. So Anis target tudung tu dibeli oleh siapa? Pendapatan dia yang berapa banyak dia dapat sebulan. So pendapatan tu maksudnya macam untuk Anis tu B40 semua boleh beli ataupun contohnya tudung yang harga 200 hanya orang tertentu je B40 saja boleh beli. Kita ambil contoh macam tudung apa? Mawar nama apa dia tu? Farida. Tak. Yang Mawar punya produk Farida kan? Okay, macam tudung bagi produk jenama Farida memang kita eksklusif. So dia berharga yang memang sangat mahal dan tinggi lah. So dia hanya fokus sebagai kita golongan yang berpendapatan tinggi, ataupun dia fokus kepada golongan cikgu-cikgu sebab cikgu gaji banyak kan, ataupun golongan orang-orang bisnes. Okay, so daripada situ boleh tengok balik macam mana kita punya sosial ekonomi bagi pendapatan dengan pendidikan. Okay, pendidikan tu boleh tengoklah dari segi level P40 macam tu lah, macam saya kata P40 ataupun M40. Okay, dan seterusnya untuk psikografi nilai gaya hidup. Nilai gaya hidup tu maksudnya dia yang jenis memang yang hip-hip ke ataupun kita bergaya hidup mewah ataupun bergaya hidup sederhana. Tengok kita punya produk tu. Okay. So kita boleh ambil contoh macam Farida. Okay, Farida dia lokasi dia kita kata kepada seluruh satu Malaysia. Okay, lepas tu untuk dia punya umur dengan Jatina perempuan lah, dia punya fokus untuk produk Farida sebab Farida produk dia adalah tudung. So umur dia ada kecil tak ada pakai. So dia lebih fokus kepada umur 18 tahun ke atas. So tudung dia 18 tahun ke atas, tapi 18 tahun ke atas dia ikut beli. Sebab tudung dia harga RM200. So kita kena define besok siapa yang boleh beli, umur berapa yang boleh beli, anggaran 25 tahun ke atas. So kita ambil contoh lokasi dia apa? Satu Malaysia. Okay, lepas tu jantina perempuan lah kan. Okay, umur 25 tahun ke atas. Okay, sebab harga dia tudung dia kita kata RM200 ke atas lah. Okay, so kalau kita nak kata umur 20 tahun ke bawah tu mungkin ada yang beli tapi kurang lah. So roughly kebanyakannya yang 25 tahun ke atas tu yang kata yang memang ada, dia dah bekerja. So dia ada pendapatan sendiri dan boleh beli, yang mampu lah untuk membeli 200 tudung yang berharga 200 ni. Okey, untuk social ekonomi. Okay, bagi social ekonomi dengan untuk produk Farida ni, so kita boleh kata dia yang berpendapatan M40 dan B40. Sebab sekarang lah ni Malaysia duk guna M40, B40 kan. So saya guna yang tu supaya orang lebih faham lah macam mana nak define. Okay, so kalau kata B40 boleh beli tak? Boleh kan? So boleh juga. So bergantung kepada keadaan lah. Cuma dia boleh beli sekali-sekala lah. So yang ni kita kata untuk sales yang every month punya. So kita target kepada M40 dengan B40. Okay, lepas tu dia punya nilai gaya hidup pun sama juga lah. Kita akan kata M40 dengan B40. So tapi bila M40 dengan B40 ni kita kena define lah orang yang macam mana. Orang berbisnes ke, golongan cikgu ke. So kat sini kita boleh kata golongan guru ataupun kerja government. Kenapa saya kata golongan cikgu ataupun kerja government? Sebab cikgu-cikgu ni dia suka bersaing. Betul tak? Sekali esok contohnya kita tengok cikgu Aisyah pakai tudung Lawatif, tudung Farida. Esok cikgu Ain tanya beli di mana dulu? Nama kan? Esok cikgu Ain pun bukanlah online beli. Cikgu Aisyah apa? Cikgu Aisyah pun tengok pula. Apa tudung cikgu Ain ni? So pakai bersaing. Itu sebab tu saya kata kenapa target dia adalah golongan kerajaan. Sebab golongan kerajaan
dia orang di office kena penampilan dalam apa? Casual, maksudnya kena pakai kurung tu semua dengan tudung tu semua tu sekali. So bila mesh apa so dia orang akan kena dalam keadaan penampilan yang baik. Okay. So sebab tu saya kata golongan dulu. Okay, so daripada sini boleh nampak kan? Boleh nampak tak dia punya gambaran macam mana kita nak kenali pelanggan kita berdasarkan sesuatu produk. Okay, so sekarang saya bagi tugasan. Okay, sebelum kita nak pergi ke bab yang seterusnya, okay, pilih satu produk ataupun satu servis. Okay, masing-masing kena pilih yang berlainan lah. Tak mau ambil yang kalau kata siapa yang nak ambil dengan kerana yang bekerja sekarang pun boleh, tak ada masalah, tapi kena berlainan. Okay, so lepas tu tolong senaraikan. Okay, apa target berdasarkan 4 apa kategori yang saya berikan kat sini. Boleh? Dia senang je kan? Cik Aisyah punya okay, so sekarang lah kita nak tengok. Sebab kita apa yang saya maklum untuk Fisher memang ada buat bisnes, so banyak bisnes kan. So mungkin boleh ambil salah satu bisnes yang sedia ada, ataupun nak ambil produk yang lain sendiri, punya produk, buat produk sendiri ke, ataupun cita-cita nak buat produk sendiri ke pun boleh. Mana tahu nanti Cik Lokman nak menghasilkan produk skincare untuk lelaki. Kita tak tahu sebab benda ni in future. Cik Anis cita-cita nak buat tudung jenama Anis Najwa. Ya, tak tahu. So tak apa, boleh je. Okay, silakan. Tulis sebab benda ni simple je. Boleh dapat saya dalam masa yang kat singkat. So boleh tengok servis ke ataupun produk. So kita tak masuk lagi digital marketing tau. Nanti kita baru masuk pengenalan. Macam mana nak kenal. So bukan senang kan? Bukan senang nak jadi senang. Apa, semua kita pergi belajar macam tu. Saya bagi 10 minit. Kita cek nak ambil yang current business, kemudian to share